Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dr. Raina Bintangkui dari SK Kerukan Kuala Penyu akan membentangkan tajuk inovasi saya pada hari ini yaitu meningkatkan kemahiran menambah dan menolak pecahan menggunakan kit Fraction T. Sedikit pengenalan berkenaan kit Fraction T. T adalah singkatan bagi tiles, yaitu petak segi empat sama. Kit Fraction T adalah bahan konkret yang digunakan untuk memberi kefahaman tentang konsep dan kemahiran menambah dan menolak pecahan. Kit Fraction T dihasilkan dari kertas berwarna merah, kuning, dan putih yang digunting dalam bentuk segi empat sama. Dan tiles tersebut dimanipulasi untuk melakukan penambahan dan penolakan pecahan. Berikut ditunjukkan komponen kit Fraction T yang merangkumi tiles berwarna merah, tiles berwarna kuning, tiles berwarna putih, serta simbol tambah, tolak, dan sama dengan. Cetusan ide bagi kit Fraction T ini telah saya perolehi semasa memainkan permainan digital Minecraft. Kronologi penghasilan inovasi. Bentuk segi empat sama dengan ukuran 2 cm dilukis pada kertas berwarna putih, merah, dan kuning. Kemudian, bentuk segi empat sama tersebut digunting untuk menghasilkan petak yang dikenali sebagai tiles. Selain itu, simbol sama dengan, simbol tambah, dan simbol tolak juga dilukis dan digunting pada kertas berwarna berasingan, yaitu hijau. Kenapa menggunakan kit Fraction T? Isu yang ditangani. Kemahiran menambah dan menolak pecahan dinyatakan dalam dokumen standar kurikulum dan pentaksiran di SKP Matematik tahun 3 bagi SK dan juga SJK dan dinyatakan secara spesifik dalam standar kandungan 3.1 dan standar pembelajaran 3.1.5 dan 3.1.6. Dan isu yang dikenal pasti di sini adalah murid sukar melakukan penambahan dan penolakan pecahan dengan tepat. Dan punca masalah yang menyebabkan berlakunya hal demikian adalah yang pertama, murid menambah secara terus pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut, menyebabkan jawapan yang diperolehi adalah tidak tepat. Punca masalah yang kedua, murid menolak secara terus pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut, menyebabkan jawapan yang diperolehi juga tidak tepat. Punca masalah yang ketiga adalah murid lemah dalam konsep asas dan operasi pecahan sehingga mempengaruhi keputusan ujian, di mana pencapaian murid dalam ujian pra adalah rendah dan bilangan murid yang lulus dalam ujian pra juga adalah sedikit. Punca masalah yang keempat adalah kaedah pengajaran guru yang berbentuk konvensional, dengan murid lebih banyak menyalin dan menghafal apa yang disampaikan guru. Dan punca masalah yang kelima adalah penutupan sekolah disebabkan pandemik COVID-19 menghalang murid untuk mendapat bimbingan secara langsung dari guru. Teori pembelajaran yang mendasari inovasi kit Fraction T saya ini adalah konstruktivisme kognitif serta learning by doing. Menurut konstruktivisme kognitif, pengetahuan dibina dan dikembangkan secara aktif oleh murid itu sendiri melalui penglibatan aktif dalam tugasan semasa pembelajaran, seperti yang dinyatakan oleh Krishna dan rakan-rakan 2006. Dan teori learning by doing pula menyatakan bahawa murid akan lebih mudah memahami sesuatu konsep apabila melakukan aktiviti yang berkaitan dengan konsep tersebut, khususnya aktiviti berbentuk hands-on, seperti yang dinyatakan oleh Contes 2016. Justru objektif inovasi saya adalah meningkatkan kemahiran murid melakukan penambahan dan penolakan pecahan, meningkatkan pencapaian dan bilangan murid lulus dalam ujian pasca, mewujudkan persekitaran pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC yang menggalakkan penglibatan aktif murid, serta menyediakan bahan bantu mengajar untuk menyokong pelaksanaan PDPR atau pengajaran dan pembelajaran di rumah. Kumpulan sasaran terdiri daripada 12 orang murid tahun 3 yang berpencapaian rendah dan sederhana
serta bersekolah di kawasan luar bandar. Penggunaan inovasi. Nilai pecahan diperolehi berdasarkan susunan tiles. Bagi pecahan 1/2, pecahan tersebut diperolehi dengan menyusun satu tiles berwarna merah di atas satu tiles berwarna putih. Satu tiles berwarna merah mewakili nilai pengangka yaitu 1, manakala bilangan 2 tiles mewakili nilai penyebut yaitu 2, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Bagi penambahan pecahan penyebut sama, hasil tambah pecahan diperolehi dengan menjumlahkan bilangan tiles berwarna merah di sebelah kiri simbol tambah dengan bilangan tiles berwarna merah di sebelah kanan simbol tambah, seperti pada gambar raja berikut. Bagi penambahan pecahan penyebut tak sama, bentuk pecahan ditukarkan ke bentuk pecahan setara terlebih dahulu sebelum penambahan pecahan dilakukan. Bagi penolakan pecahan penyebut sama, hasil tolak pecahan diperolehi dengan mengurangkan bilangan tiles berwarna merah di sebelah kiri simbol tolak, mengikut bilangan tiles berwarna kuning di sebelah kanan simbol tolak. Dan bagi penolakan pecahan penyebut tak sama, bentuk pecahan ditukarkan ke bentuk pecahan setara terlebih dahulu sebelum penolakan pecahan dilakukan. Pelaksanaan inovasi. Inovasi saya ini telah saya laksanakan dalam dua situasi, yaitu semasa PDPC dan semasa PDPR. Dan berikut ditunjukkan paparan pelaksanaan kit penggunaan kit fraction T semasa PDPC di dalam bilik kerja. Dan berikut pula ditunjukkan penggunaan kit fraction T semasa PDPR oleh murid di rumah. Dan dalam situasi ini, murid tersebut menghasilkan sendiri kit fraction T untuk digunakan semasa pelaksanaan tugasan PDPR. Impak inovasi. Melalui inovasi saya ini, peningkatan kemahiran penambahan dan penolakan pecahan telah berlaku, di mana murid telah dapat menjawab soalan penambahan dan penolakan pecahan dengan tepat. Impak inovasi yang kedua adalah pencapaian serta bilangan murid lulus dalam ujian pasca telah meningkat. Impak inovasi yang ketiga adalah persekitaran PDPC menjadi aktif melalui pelaksanaan aktiviti secara hands-on. Impak inovasi yang keempat menyokong pelaksanaan PDPR melalui penghasilan kit fraction T oleh murid itu sendiri di rumah masing-masing. Manakala impak inovasi yang kelima adalah penghasilan kit fraction T melibatkan kos yang sangat minima kerana bahan yang diperlukan untuk menghasilkan kit ini adalah murah dan mudah diperolehi. Penyebarluasan inovasi. Saya telah menyebarluaskan inovasi saya ini melalui program Summit Stories peringkat PPD Kuala Penyu 2021. Juga telah saya sebarluaskan semasa program webinar Singgamata Let's Do Innovation 2021. Juga telah saya sebarluaskan semasa seminar penyelidikan dan inovasi peringkat antarabangsa atau SERAI 2021. Juga saya telah sebarluaskan semasa kolokium PDP Pegawai Pendidikan Cemerlang atau KIPPPC 2021. Serta turut saya sebarluaskan di kalangan rakan-rakan sejawat di sekolah saya dan juga di sekolah berhampiran. Secara kesimpulan, terdapat dua kekuatan utama yang dapat diketengahkan oleh kit fraction T, yaitu yang pertama, kit fraction T berupaya mentransformasi persekitaran PDPC itu sendiri, dan yang kedua, kit fraction T berupaya menyokong pelaksanaan PDPR, terutama di masa pandemik COVID-19 ini. Dengan itu, sekian sahaja pembincangan dari saya. Sekian, terima kasih.